سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا من نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أن تفهم النبي وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang dan jika jadi imam seorang atau jadi waktu semata-mata menunjukkan dia selalu berdekat haji. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah, nescaya tiada pahala akhirat baginya, kerana tiap-tiap ibadat yang disekutukan padanya antara dunia dan akhirat. Maka jika ghalib dunia, maka tiada pahala baginya. Dan jika ghalib akhirat, maka baginya pahala qadarnya. Dan jika bersamaan, gugur pahala baginya. Dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib membacakan khutbah Jumaat atau khutbah raya, dia nak jadi imam, dia baca khutbah semata-mata mengambil upah. Semata-mata mengambil upah. Tidak ada langsung niat ibadat. Semata-mata dia nak jadi imam sekadar nak ambil upah. Artinya membaca khutbah untuk nak mengambil upah. Ini semuanya masalah apabila bersekutu seorang di antara amalan dunia dan amalan akhirat. Apabila bersekutu seorang akan amalan dunia dan amalan akhirat. Sama juga masalah ini tu yang maklum dalam kitab-kitab hanya disebut dalam masalah haji. Masalah ni banyakkan dalam kitab-kitabnya disebut dalam kitab haji, bab haji, bahasanya seorang itu apabila dia pergi ke Mekah. Apabila dia pergi ke Mekah tu, jadi ada bercampur qasad dianya, qasad nak buat haji ke, qasad nak meniaga. Qasad menuju ke Mekah itu jadi ada bercampuran nak meniaga artinya dan nak buat haji. Itu masalahnya apabila ada bersekutu, ada berkongsi di dalam suatu ibadat dengan amalan dunia, seperti pergi ke Mekah, nak buat haji dan nak meniaga. Dan begitu juga masalahnya apabila seorang itu dia mandi junub, dalam keadaan dia mandi junub tu, memanglah mandi junub tu ialah satu kewajipan, satu ibadat, tetapi dia ingat nak menyejukkan badan dia, nak bersihkan badan dia, dan begitu jugalah mana-mana perbuatan sekiranya kalau bersekutu di antara amalan dunia dan amalan akhirat, walaupun amalan dunia itu amalan yang harus sekalipun. Maka di sini jadi dia tu sanggup jadi imam supaya nak dapat duit daripada nak dapat upahan.
Padahal jadi imam tu satu jenis ibadat, adalah amalan akhirat. Begitu juga seorang tu diupah dia naik baca khutbah, maka dia baca khutbah tu bukan qasak nak ibadat kepada Allah dengan khutbah dia, bahkan dia qasak dianya nak ambil upah semata-mata. Maka hukum dia maka hukum dianya bersekutu semata-mata nak ambil upah gitu, nescaya tiada pahala akhirat baginya. Pahala akhirat tu tak boleh. Tetapi jadi imam dia tu sah ke tidak, maka tiliklah. Apa kalau sepenuh dengan syarat dengan rukun, sahlah. Khutbah dia sah ke tidak, walaupun dia qasak nak ambil upah tadi tu, maka kalau sepenuh dengan syarat dengan rukun, maka sahlah. Begitu juga kalau buat haji sambil nak menego, maka sah ke tidak haji dia tu? Jawabnya, kalau sepenuh dengan syarat, dengan rukun, dengan wajib dia, maka sahlah haji dia. Tapi kita cakap sekarangnya, tak nak cakap tentang sah ke tidak, kita nak cakap adakah dia tu dapat pahala ke tak dapat pahala. Sebab di sini rupa ikhlas ke tak ikhlas. Untuk nak sahkan suatu amalan ibadat, seperti sembahyang, seperti haji, seperti wuduk, seperti mandi junub, masalah, semuanya nak sah ke tidak itu, maka itu terhenti kepada sempurna syarat ke sempurna rukun. Cukup dengan syarat, cukup dengan rukun, maka adalah sah. Tetapi masalah pahala itu masalah pahala itu dia tersangkut dengan ikhlas. Masalah pahala nak dapat ke tak dapat, itu kembali terpulanglah kepada ikhlas. Kerana Allah ke kerana yang lain. Kerana Allah ke kerana yang lain. Begitulah. Sebab tu dia kata di sininya, sekiranya kalau seorang tu dia jadi imam, atau dia baca khutbah Jumaat atau raya, tetapi qasak dia tu semata-mata nak ambil upah semata-mata. Kalau orang tak upah, dia tak jadi imam. Kalau orang tak upah, dia tak baca khutbah. Maka hukum dianya tak dapat pahala akhirat. Mana pahala tu tak dapat. Tapi ibadat dia tu sah ke tidak, itu kembali kepada rukun dengan syarat. Kenapa boleh katanya tak dapat pahala? Kerana tiap-tiap ibadat. Kerana tiap-tiap ibadat, sembahyang, apa dia sembahyang, haji, puasa ke mana-mana, i'tikaf ke mana-mana lagi, baca Quran ke, kerana tiap-tiap ibadat itu dikatakan amalan akhirat. Ambil upah itu dikatakan amalan dunia. Kerana tiap-tiap ibadat yang disekutukan padanya pada ibadat, disekutukan antara dunia dan akhirat, disekutukan padanya antara dunia, untuk nak dapat kebolehan dunia, dapat gaji ke, dapat upahan ke, atau dapat kepujian ke, walaupun tak dapat duit tetapi dapat kepujian. Itu pun masalah kepujian manusia tu, itu pun masalah kembali kepada kebolehan dunia juga. Yang disekutukan antara dunia, seperti nak dapat gaji masalah, untuk nak dapat apa dia lagi, nak dapat upahan ke masalah, atau nak dapat kepujian manusia kepada dia, dan akhirat. Jadi qasak ibadat tu pun ada juga. Dan akhirat, yakni qasak dia ibadat pun ada juga. Sekiranya kalau bersekutu begitu, maka jika ghalib dunia, ini dia tafsir. Ini dia tafsir. Mengikut dia masalah ini masyhurnya ada khilaf di antara Imam Ghazali dan Ibnu Abdissalam.
Ada khilaf di si Imam Ghazali dan Ibn Abdissalam. Masalahnya apabila seorang itu menyekutukan antara amalan dunia dan akhirat. Maka Izzuddin Ibn Abdissalam dia katanya sekiranya kalau ada bersekutu dia buat amal ibadat tapi ada bersekutu dengan dunia, ada masuk campur dengan dunia. Dia sembahyang sambilan itu nak kepujian manusia kepada dia. Dia sedekah sambilan sedekah itu nak buat ibadat sedekah lagi pulanya nak kepujian manusia kepada dia. Artinya sedekah tetapi dia keluar zakat masalan untuk nak bebaskan dari nak lepas pada cukai masalan. Maka sekiranya kalau ada bersekutu, tak kiralah berat sebelah balik mana sekalipun, kuat sebelah balik dunia ke, kuat sebelah balik akhirat ke masalah, tak kiralah. Maka semata-mata ada bersekutu di si Izzuddin Ibn Abdissalam, dia katanya semata-mata tak dapat pahala. Sekiranya kalau ada bersekutu. Sebab beramal dengan zahir hadis katanya man amila amalan wa asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un huwa lalladhi asyraka. Sebab Izzuddin dia berdalil dengan zahir hadis. Hadis kursi, hadis sahih, hadis kursi dia katanya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi katanya man amila amalan wa asyraka fihi ghairi. Siapa-siapa yang beramal dengan suatu amalan ibadat wa asyraka dan bersekutu fihi ghairi, bersekutu padanya akan lain daripada Allah. Maknanya dia buat amal ibadat tu bukan kerana Tuhan semata-mata, bukan kerana Allah dan kerana yang lain, kerana kepujian manusia, kerana harta benda, kerana peringkat masalah. Maka zahirnya Allah Ta'ala firman katanya fa'ana minhu bari'un, maka Allah itu terlepas daripada dia. Mana lepas di situ maknanya tak beri pahala. Allah Ta'ala terlepas daripada dia, maknanya dia Allah Ta'ala tak beri pahala. Sebabnya huwallazi asyraka, sebab dia itu adalah orang yang syirik pada ibadat. Tapi syirik gini itu tak membawa kepada jadi kufur, sebab syirik khafi dia katanya. Dipanggil syirik khafi. Dengan sebab berdalil dengan zahir hadis, ini katanya Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi katanya fa'ana minhu bari'un, aku terlepas daripada dia. Maknanya aku tak peduli pada dia. Maknanya dia buat susah lelah dia buat pun aku tak ambil tahu. Maknanya tak beri pahala. Itu mengikut pendapat bagi Izzuddin Ibn Abdissalam, sekiranya kalau ada sekutu walaupun sedikit sekalipun bak dunia, maka dah membatalkan pahala. Itu kalau mengikut pendapatan bagi Izzuddin Ibn Abdissalam. Tetapi pendapat bagi Imam Al-Ghazali, dia tafsil. Dia tafsil itu, tengok macam mana tafsir dia. Sekiranya kalau bersekutu, maka jika ghalib dunia, maka tiada pahala. Maka jika ghalib berat sebelah balik dunia, kuat sebelah balik dunia, maka tiada pahala baginya. Jadi contohnya ghalib tu maknanya ada bercampur, bukan katanya semata-mata kerana dunia, tapi berat sebelah balik dunia. Itu dikirakan masalah apa dia? Dikira ketika dia qasatan dia, perkara yang menarikkan hati dia pada membuatkan suatu ibadat tu berat sebelah balik dunia ke berat sebelah balik akhirat. Jadi maka dia katanya maka jika ghalib, yakni kuat sebelah balik dunia. Sekiranya contohnya kalau dia nak pergi ke Mekah, nak menega di Mekah, dan juga nak buat haji di Mekah.
Sekiranya kalau kuat sebalik-balik dunia, dengan bahawasanya kita katanya dia nak pergi ke Mekah, nak berniaga dan nak buat haji. Tetapi berat sebelah balik nak berniaga. Sekiranya kalau dia dengar berita katanya tahun ini kerajaan Saudi tak bagi hujat berniaga dalam masa buat haji. Kalau nak pergi buat haji, mesti kena buat haji, tak boleh nak berniaga. Walaupun sedikit perniagaan pun tak boleh, tak diizinkan. Dia tak pergi buat haji. Dia tak pergi buat haji. Tu mana katanya ada berat sebelah balik nak berniaga. Kalaunya contohnya begitulah. Sekiranya kalau dia tu nak pergi ke Mekah tu dua tujuan. Tu mana bersekutu dua tujuan. Tujuan nak berniaga dan tujuannya nak ibadat haji. Tetapi apabila dia dengar berita katanya tahun ni dilarang keras, tak boleh hujat itu berniaga. Jual, walaupun jual cincin, jual benda sikit-sikit sekalipun, tak nanti buka kedai ke, maka itu dilarang. Maka dia tak pergi tahun tu. Contoh juga, sama juga kalau dia nak jadi imam tu, nak ambil upah. Sekiranya kalau tanya ada upah ke tidak, kalau orang jawab katanya tidak ada upah, maka dia tak payah jadi imam lah, saya semayang jadi makmum lah. Tapi kalau katanya ada upah, dia nak jadi imam. Jadi maknanya berat sebelah balik dunia. Nak kepada harta benda atau nak kepada kepujian, nak kepada peringkat pada dunia. Maka itu berat sebelah balik dunia. Maka tiada pahala baginya. Itu tengok berat sebelah balik mana. Itu kosaktan hati dia. Maka tiada pahala baginya. Dan jika ghalib akhirat. Jika ghalib akhirat. Maknanya ada bersekutu juga tapi berat sebelah balik akhirat. Kuat sebelah balik akhirat. Maka sekiranya kalau begitu maka baginya pahala. Maka bagi dia tu dapat pahala. Kita katanya sekiranya kalau kita kata contohnya tadi tu dia pergi ke Mekah sambilan nak buat haji dan juga nak berniaga. Jadi kosaktan dia tu, bangkitan hati dia untuk nak pergi ke Mekah tu dua tujuan. Tujuan ibadat kepada Allah ialah mengerjakan haji dan umrah. Tujuan dunia ialah nak dapatkan hasil harta dunia. Ialah nak dapat hasilan daripada perniagaan. Maka sekiranya kalau orang cerita katanya tahun ni kerajaan Saudi tak bagi berniaga, tak izin kepada hujat itu berniaga. Dia jawab, dia ingat katanya, tak apalah, tak dapat berniaga pun tak apa, boleh buat ibadat. Jadi maknanya berat sebelah balik ibadat. Dia pergi juga, biarlah tak dapat berniaga, ingat-ingat nak berniaga juga dalam sambilan. Tapi kalau tak bagi berniaga, kita buat ibadat betul-betul lah. Contohnya kalau rupanya begitu, maknanya kalau dia pergi tu sambilan nak berniaga, dibukakan berniaga, maka berat sebelah balik ibadat, maka dapat pahala. Tapi bukan dapat pahala sepenuh-penuh ibadat. Qadar akhirat yang ghalib tadi. Jadi maknanya tak penuh lah. Misalnya kita katanya kalau kira pesin tu, jadi berat sebalik balik, tujuan dia sebelah balik akhirat tu lebih pada 50%. Jadi maknanya boleh pahala sekadar tu lah. Kita katanya kosak dia tu pergi ke Mekah tu kita kata 100%. Lepas tu dibagi kepada peniaga 40. Dibagi kepada buat ibadat haji tu 60. Maka dengan sebab berat sebelah balik akhirat, sebelah balik tujuan ibadatnya, maka dapat pahala haji dia tu 60% lah, tidak 100%. Menyalahi kalau mereka tu pergi ke haji tu semata-mata nak buat haji, tak ada langsung ingatan tidak ada langsung dunia itu, maka dapat pahala 100%. Itu pun jika ada ikhlas. Jika tidak ada ria, kalau tidak ada ria tak dapat juga walaupun kuat akhirat. Dan jika bersamaan pula, jadi sama-sama 50. Nak berniaga juga, nak buat haji juga, sama-sama berat.
Sama-sama keduanya. Bakitan dia, tujuan dia pergi haji tu nak menega dan nak ibadat haji. Sama-sama berat. Tak ada ke mananya kurang, mana lebih, tidak ada. Maka gugur juga pahala. Tak dapat juga pahala baginya. Tak dapat juga pahala sebab kaedah katanya idza ta'arada tasaqata. Apabila berlawan jadi gugur keduanya. Maknanya pahala akhirat tak dapat kalau bersamaan. Jadi pendek katanya di sisi Imam Ghazali itu dia aktibar dia panggil ba'is, perkara yang menarikkan hati, perkara yang menggerakkan hati untuk nak buat ibadat itu. Sekiranya kalau kurang rendah sebelah balik kekurangan sebelah balik akhirat artinya bersamaan, maka tidak ada pahala. Sekiranya kalau kuat dunia kalau kurang kuat sebelah balik dunia, ringan sebelah balik akhirat, artinya masalah bersamaan, maka dua-dua masalah itu tak dapat pahala. Contohnya, kalau kita nak kira persen tu senang untuk nak ingat. Masalahnya sekiranya kalau bersamaan artinya kekurangan bab ibadat, bab akhirat, maka tak dapat pahala. Jadi besar dia tu, yang besarnya ialah nak meniaga. Jadi pergi ke Mekah tu nak meniaga, sambilannya buat haji. Pergi ke Mekah tu nak meniaga sambilan haji. Jadi berat sebelah balik meniaga. Jadi buat haji tu sebelah balik kurang. Artinya sama-sama berat. Maka kedua-dua masalah itu, masalah kurang sebelah balik akhirat dan masalah bersamaan, maka tak dapat pahala. Yang nak dapat pahala tu ialah sebelah balik kuat akhirat. Tapi dapat pahala tak sepenuh juga. Sekadar dia, sekadar tu saja. Jadi tak 100%. Kalau kita katanya tujuan dia pergi ke Mekah tu 70% untuk nak buat haji, 30% tu nak meniaga. Maka dapat pahala hajinya kalau ikhlas 70% saja pahala haji. Tak dapat pahala penuh-penuh, tidak. Maka amalan lain pun kias begitulah. Itu tafsir begitu yang ialah pendapat bagi Imam Al-Ghazali sebagaimana dia sebut dalam kitab Ihya-nya. Bila di situ. Sebab itulah kita amal ibadat lah. Jangan campur dengan yang lain untuk kita nak dapat pahala. Habis di situ, dan jika syak imam akan niat di dalam qiyamnya, kemudian daripada takbiratul ihram, segala makmum nascaya harus baginya takbir perlahan-lahan serta dengan niatnya. Kemudian ia baca Fatihah dan sah sembahyang segala makmum dengan dia. Dan jika ketahui segala makmum dengan dia kemudiannya sekalipun. Ini suatu masalah yang lain pula, dia kata dan jika syak imam akan niatnya. Dan jika syak imam akan niatnya. Jadi masalah syak pada niat. Dia sebelum pada nak masuk dalam masalah di sini, kita kembali cuba kita kembali kepada masalah niat dulu. Niat setengah daripada syarat nak bagi sah niat saat itu ialah kena yakin, kena jazam. Kena yakin, kena jazam, kena putus. Sebab tu tidak sah kalau niat dia kata saja aku sembahyang fardu zuhur insya-Allah. Dia kait gitu, saja aku sembahyang fardu zuhur insya-Allah. Atau dia niat saja aku puasa esok hari insya-Allah. Dia kait gitu.
Sekiranya kalau gitu rupanya tidak memutus, tidak jazam. Maknanya kalau Tuhan kehendak nak jadi puasa esok, dia puasa. Kalau tidak, tidak. Maknanya begitu, tak boleh lah. Maknanya salah kata dia niat tu mesti kata macam mana pun esok aku nak puasa. Macam mana pun aku nak sembahyang zuhur. Ke mana-mana pun aku nak sembahyang zuhur. Sebab tu kalau kita niat saat itu, kita niat sembahyang dalam keadaan begitu kita ada terikat dengan suatu benda. Kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur masalan. Pasti ingatlah hati kalau ada orang, kalau kawan datang aku nak berhenti. Maka tak jadilah niat begitu. Maka dah tak jadi dah niat begitu. Maka mesti niat itu mesti dijazamkan. Maka sekiranya apabila selepas pada dia takbiratul ihram, selepas pada dia takbiratul ihram, datang syak pada niat dia. Syak di mana? Adakah niat ke tidak? Artinya adakah niat zuhur ke niat yang lain? Dia nak sembahyang zuhur, dia syak, aku ni niat zuhur ke niat asar tadi? Dia syaknya begitu. Maka syak pada masalah niat tu syak memberi kesan. Jadi masalah syak pulanya kalau kita syak pada perbuatan rukun perbuatan tidak memberi kesan. Sekiranya kalau terlepas, contohnya apabila kita turun rakaat. Apabila kita turun rakaat sedang tengah-tengah kita rakaat tu datang syak, aku ni dah baca ke belum Fatihah? Maka syak itu tidak memberi kesan. Sebab apa? Sebab asalnya kalau tak baca Fatihah orang kitanya tak rakaat. Orang sembahyang kalau tak semena baca Fatihah dia tak rakaat. Mana dia rakaat ni mana dia dah baca lah. Nak tahu mana dia terlupa. Tetapi kalau syak pada rukun yang lain, contohnya apabila dia di dalam sujud yang pertama, dia datang syak. Adakah dia i'tidal ke tidak i'tidal? Sekiranya kalau dia di dalam sujud, sekiranya dia syak kata adakah dia ni dah i'tidal ke belum i'tidal. Padahal dia di dalam sujud yang pertama. Maka syak pada perbuatan sembahyang lain daripada niat tidak memberi kesan. Tetapi kalau syak pada niat, maka syak itu memberi kesan. Mana syak niat ke tak niat, maka jadi tak niat. Maka jadi tak niat. Kalau dia syak, adakah dia sembahyang zuhur masalan, adakah dia niat asar ke niat zuhur, maka syak itu memberi kesan. Maknanya niat itu tak jadi. Maknanya tak jadi niat, maknanya tidak sahlah takbiratul ihram dia tu, maknanya dia tu belum masuk dalam sembahyang lagi. Begitu. Kenapa tidak dimaafkan syak di dalam pada masalah takbiratul ihram? Pada niat, sebab niat dalam takbiratul ihram, sebab ini adalah permulaan sembahyang. Takbiratul ihram dan niat itu ialah sebagai pembukaan sembahyang, permulaan sembahyang. Adapun syak di dalam rakaat, di dalam i'tidal, di dalam sujud kemasalan, syak pada perbuatan sembahyang, ketika dia rakaat dia syak kata dia adakah dia baca Fatihah ke tidak baca Fatihah. Padahal dia dah sedang rakaat. Artinya dia tu di dalam sujud yang pertama, maka dia syak adakah dia tu i'tidal ke belum, maka syak itu tidak memberi kesan. Maknanya kalau dia dalam sujud, mana dia dah i'tidal. Sebab apa? Sebab dia tak sama. Kalau syak di dalam rakaat, syak dalam sujud seperti kata tadi, maka itu syak yang berlaku di tengah, pada tengah-tengah perbuatan sembahyang. Sebab Fatihah di tengah sembahyang, bukan permulaan sembahyang. I'tidal tadi pun ialah perbuatan yang ada di dalam sembahyang, di tengah sembahyang, bukan permulaan. Maka kaedah dianya, yu'tafaru fid dawam ma la yu'tafaru fil ibtida'. Dimaafkan pada tengah-tengah akan perkara yang tak dimaafkan pada permulaan. Jadi syak pada niat, syak pada takbiratul ihram, syak memberi kesan. Sebab ini adalah pembukaan, adalah perbuatan, pembukaan dan permulaan ibadat. Tetapi syak pada bacaan Fatihah, syak pada i'tidal itu ialah pada tengah-tengah sembahyang, itu dimaaf.
Dengan sebab itulah kalau syak pada takbiratul ihram, gitu juga kalau dia ni ia syak katanya dia sedang baca Fatihah masalan, ke tengah-tengah dia duk baca Fatihah, masalan dia syak, adakah dia ni takbiratul ihram ke belum, atau dia syak pada niat, niat ke tak niat, atau niat kena ke tak kena. Niat dia sembahyang zuhur, dia syak. Niat zuhur ke niat asar, niat zuhur ke niat isyak. Maka syak itu memberi kesan, maknanya merosakkan niat, merosakkan takbiratul ihram. Maknanya seolah katanya apabila datang syak pada niat, pada maknanya dia tak niat. Syak pada takbiratul ihram pada maknanya dia belum takbiratul ihram. Maknanya walaupun dia sedang baca Fatihah, maknanya dia belum masuk dalam sembahyang. Padahal dia tu jadi makmum. Padahal dia tu jadi imam. Maka nak buat macam mana? Contohnya kita jadi imam, masalan kita takbiratul ihram. Selepas pada kita takbiratul ihram, kita pun baca doa iftitah. Selepas pada kita baca doa iftitah, nak mulai bacaan Fatihah. Dia kita jadi imam. Lepas tu selepas pada kita takbiratul ihram tu, makmum kita dah takbiratul ihram ke semua dah. Jadi kita datang syak. Apabila datang syak saat itu, maknanya datang syak pada niat, pada maknanya syak itu memberi kesan, maknanya niat itu tak terjadi. Niat itu, niat yang sudah niat tadi itu tidak diaktibarkan. Maka pada maknanya dia takbiratul ihram tidak niat. Kalau begitu maknanya dia sekarang tu belum masuk dalam sembahyang lagi lah. Tetapi makmum dah niat mengikut dia dah. Maka nak buat macam mana? Kita kena berhenti, kita kena beritahu makmum katanya kita tak mulai takbir lagi ke, kita nak buat macam mana? Maka tengok dia katanya jika syak imam niat akan niat. Maka jika syak imam akan niat. Dengan sebab niat ini adalah permulaan sembahyang, pembukaan sembahyang, tak dimaafkan walaupun syak sekalipun. Tetapi kalau syak pada tengah-tengah perbuatan sembahyang, pada perbuatan sembahyang yang ada di tengah-tengah itu dimaaf. Sebab yu'tafaru fid dawam ma la yu'tafaru fil ibtida'. Kaedah dia punya begitu. Dimaaf pada syak yang berlaku pada tengah-tengah, yang mana tak dimaafkan syak itu pada permulaan. Begitu. Ini masalah kitanya. Dan jika syak imam akan niat, masa dia syak tu bila di dalam qiyamnya, di dalam berdirinya, walaupun dia belum baca Fatihah ke sudah baca Fatihah, atau selepas pada baca Fatihah sedang baca surah sekalipun, tetapi masa dia syak tu di dalam qiyamnya. Kemudian dia syak tu bila pula? Kemudian daripada takbiratul ihram segala makmum. Jadi berlaku syak itu selepas pada makmum dianya, para makmum dia tu sudah takbir, sudah masuk dalam sembahyang kesemuanya. Maknanya makmum dia tu sudah takbiratul ihram. Tengok. Nak buat macam mana? Nasjaya harus baginya takbir perlahan. Dia boleh nak buat begitu. Nasjaya harus baginya, bagi imam, takbir perlahan. Jangan nyaringlah. Supaya tak didengar oleh makmum di belakang. Jadi senyap-senyap dia lah. Nasjaya harus baginya, bagi imam itu takbiratul ihram. Maknanya mulai takbiratul ihram semula dengan secara perlahan supaya makmum di belakang tak dengar sekadar dia saja. Lepas tu takbiratul ihram tu samilan niat lah, serta niatnya. Takbiratul ihram dengan secara perlahan dan datangkan niat dalam masa takbir itu. Kemudian baca ia Fatihah. Kemudian selepas pada takbir itu dia baca Fatihah macam biasalah.
Dan sah sembahyang segala makmum dengan dia. Sembahyang makmum yang ikut di belakang dia tu sah. Walaupun kalau kita kiranya di sini maknanya makmum tu dia niat jadi makmum ketika tu imam belum masuk dalam sembahyang. Sebab makmum sudah takbiratul ihram ke semua. Semua makmum di belakang sudah siap daripada takbiratul ihram, dia baru datang syak. Kata dia niat kata niat. Niat betul ke niat tak betul. Maka apabila syak itu maknanya belum niat. Dia mesti mulaikan sembahyang baru semula. Apabila dia takbiratul ihram perlahan, maknanya dia baru mulai. Pada makmum dah ikut dia, jadi pada maknanya makmum ikut dia belum pada dia sembahyang. Kalau kita tilik kepada syarat jemaah tak boleh. Makmum tak boleh nak niat mengikut imam padahal imam belum masuk dalam solat. Jadi makmum nak ikut imam tu ialah apabila imam dah masuk dalam solat. Sebab tu kita maklum daripada dulu bahasanya makmum mestilah kena tunggu sempurna takbiratul ihram imam barulah dia boleh mulai. Mana sekarang tu maknanya pada masalah kitanya kalau kira pada sebenarnya maknanya makmum dia niat mengikut imam padahal imam belum sembahyang. Kalau mengikut dengan syarat asal tu tidak sah. Tetapi di sini dia kata sah sembahyang segala makmum dengan dia. Kenapa boleh sah? Sebab kira pada zahir perbuatan makmum tak tahu. Makmum ia ingat kata takbir yang syak tadi ni lah yang jadi sembahyang imamnya. Sebab tu dia jangan beritahulah kepada makmum. Jadi sebab itulah, jadi maknanya pada sengkaan pada diisi makmumnya nisbah bagi makmum, adakah makmum tahu kata dia takbiratul ihram semula? Dia tak tahu. Makmum tu dia ingat kata imam takbiratul ihram yang tadi, imam masuk sembahyang dengan sebab ihram yang pertama tadi. Tetapi begitulah. Sebab tu maknanya tilik kepada zahir makmum tu dia tak tahu kata imam mulai takbiratul ihram sekali lagi pula. Dia tak tahu kata imam dia datang syak, imam dia takbiratul ihram sekali lagi pula. Dia tak tahu. Dengan sebab dia tak tahu pada i'tikad makmum itu adalah imam tidak ada syak, tidak ada takbiratul ihram perlahan tadi tidak ada. Dan jika ketahui segala makmum dengan demikian itu, dengan syak imam, dengan takbiratul ihram semula tu, kemudiannya, kemudian daripada imam takbir sekalipun, tak apalah. Apa lebih lagi tahu selepas pada sudah sembahyang. Kalau makmum tu tahu selepas pada tu pula. Selepas pada kemudian daripada takbir ihram imam. Kali yang kedua itu. Sekalipun sah. Itulah hukumnya. Jadi kalau orang tanyanya kenapa boleh katanya sah begitu, sebab kenapa boleh dikait katanya syak pada masa berdiri, sebab kita katanya imam dia di dalam berdiri, maka dia datang syak dia datang syak, tak kira lah berlaku syak tu pada rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tak kira. Ini masalahnya. Sekiranya kalau dia syak dalam masa dia dalam berdiri, tak kira berdiri pada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tak kira lah. Maka sekiranya kalau dia syak dalam berdiri, maka boleh dia mulai takbiratul ihram dengan secara perlahan. Kenapa begitu? Sebabnya takbiratul ihram kita buat pada masa berdiri. Dia tak payah buat macam mana lah. Tak payah buat apa-apa lah. Apabila syak dalam berdiri, begitu apabila kita syak dalam berdiri, maka kita boleh mulai takbiratul ihram dengan secara perlahan. Walaupun makmum tak tahu sekalipun, tak mengapalah.
Boleh kita takbiratul ihram dengan secara perlahan, dan takbiratul ihram itu mesti kena ada niat lah, macam kita mulai sembahyang baru pula lah. Semacam kita mulaikan sembahyang baru pula. Begitulah. Lepas tu kenapa dia kait katanya di dalam qiyam boleh dia takbiratul ihram dengan secara perlahan terus. Sebab syarat bagi nak sah takbiratul ihram tu ialah takbiratul ihram di dalam masa ketika berdiri. Begitu. Tetapi kalau qiyam itu kena qiyam rakaat yang pertama, tidak ada masalah lah. Tetapi kalau qiyam itu kena qiyam rakaat yang kedua, macam mana pula makmum? Kalau qiyam itu ialah qiyam rakaat yang pertama, dia tengah-tengah baca Fatihah, dia syak. Dia takbiratul ihram. Selepas pada dia takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, dia baca Fatihah masalan, tengah-tengah dia baca Fatihah, tanya pada ketika dia baca surah, maka dia datang syak. Apabila datang syak pada niat ke tak niat, atau niat betul ke tak betul dengan sembahyang dia, maka dia takbiratul ihram dengan secara perlahan. Maka apabila takbiratul ihram dengan secara perlahan dan membetulkan niat bagi ada niat dalam takbiratul ihram itu, maka jadilah sembahyang itu mulai semula. Padahal sengkaan makmum tak tahu dia buat begitu. Sebab tu sah sembahyang makmum. Maka teruslah sampai ke sudah sembahyang, jadi maknanya tak ada masalah dah di situ. Tetapi kalau berlaku pada rakaat yang kedua, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Maka sekiranya kalau berlaku pada berdiri rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka ini pun masalahnya tak pelik lah. Kalau rakaat yang kedua, tiba-tibanya dalam berdiri rakaat yang kedua itu dia datang syak. Apabila datang syak, niat balik takbiratul ihram semula, niat semula, maka terus baca Fatihah, maka itu jadi satu. Jadi satu, baru masuk satu rakaat saja, tapi makmum dah jadi dua. Makmum dah jadi dua. Maka apabila kalau sembahyang zuhur, apabila makmum cukup 4, imam baru 3. Jadi imam apabila cukup 3, kalau sembahyang zuhur tu makna imam mesti kena bangun berdiri lagi lah, supaya cukup 4. Tapi makmum dah cukup 4. Makmum dah 4. Apabila imam bangun satu lagi, makmum dah cukup 4, jangan bangun berdiri lah. Jadi makmum situ kena tasbih lah. Subhanallah, subhanallah. Apa imam ni tambah pula ni? Jadi maknanya pada sangkaan makmum itu, imam dah terlupa menambahkan bilangan rakaat. Tetapi apabila makmum tu subhanallah, subhanallah 3 kali, imam dah dengar tapi imam tak ikut jagaan makmum, maknanya makmum kena ingat kata barangkali ada kekurangan. Sebab tu dia dah jaga tapi dia tak ikut, maknanya makmum tunggu dalam tasyahud akhir. Makmum tunggu dalam tasyahud akhir. Makmum tunggu dalam tasyahud akhir. Kalau nak mufarakah pun mufarakah lah. Kalau nak tunggulah, tapi tunggu dalam tasyahud akhir itu lebih afdal. Nanti beri salam bersama dengan imam. Itu juga kalau contohnya kalau contohnya dia berlaku syak di dalam berdiri rakaat yang keempat zuhur masalah. Itu nanti jadi masalah besar lah makmum. Tapi kita jangan kelar kabut. Kalau kita makmum, jangan kelar kabut. Jadi imam tu dalam rakaat yang keempat, dia datang syak. Tadi aku niat ke tak niat? Maka dia kena buat macam tu. Takbiratul ihram niat. Lepas tu baca Fatihah. Jadi dia baru masuk satu, imam makmum dah 4. Tak mengapalah, sebab kira sekaan makmum itu imam tak ada berlaku syak, tak ada berlaku takbiratul ihram semula. Maka apabila selepas pada sujud yang kedua tu, jadi makmum dah cukup 4, imam baru boleh 1 saja. Imam kena bangun rakaat yang kedua. Adakah makmum boleh bangun? Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi makmum mesti duduk dalam tasyahud akhir, tunggu di situ.
Tetapi ketika itu memanglah makmum dia akan subhanallah. Makmum dia akan subhanallah. Tapi subhanallah tak jagakan imam itu sekadar 3 kali saja. Kita subhanallah. Tengok. Jangan subhanallah, subhanallah. Jangan begitu. Subhanallah. Tengok imam. Tak jadi lagi. Subhanallah. Tengok imam macam mana dia. Tak jadi lagi. Subhanallah. Cukup 3 kali. Kalau dia tak ikut jagaan kita, mana adalah dia kekurangan dia kena tambah lagi tu. Bayang kalinya kita suka baik daripada dia ni, kita makmum ni. Maka kita apabila kita jaga dah cukup 3 kali tu, biar dia lah. Kalau kita makmum tu, kita tunggu dalam tasyahud akhir pada masalah tadi. Nanti imam cukup 4, dia duduk tasyahud akhir, dia beri salam, kita beri salam. Itu kalau nak jemaah lagi. Kalau nak mufarakah lah. Itu boleh. Tetapi pulaknya kalau datang syak pada ketika pada lain daripada qiyam. Itu tak boleh. Contohnya dia datang syak di dalam sujud, maka nak takbir tak boleh sebab takbiratul ihram dalam sujud tak boleh. Maka itu kena berhentilah sembahyang. Kena bangun berdiri takbiratul ihram semula. Di situ makmum tu boleh makmum itu boleh sembahyang secara diri dia lah. Kalau nak ikut semula lah. Itulah masalah dianya. Kalau lebih baiknya apabila dia datang syak pada ketika rokok, pada ketika sujud, ketika duduk masalan, dia keluar daripada tempat sembahyang, dia isyarat kepada seorang makmum naik ganti. Itu lebih eloknya. Begitulah. Sebab kita nak takbiratul ihram tak boleh melainkan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan rokok, tunduk sujud tak boleh. Dalam duduk pun tak boleh nak takbiratul ihram. Kalau orang yang sembahyang berdiri, begitulah. Sebab tu dia katanya di dalam qiyamnya. Habis di situ itu masalahnya apabila kedatangan syak imam pada takbiratul ihram dan artinya pada niat. Jadi kita boleh ambil di sini daripada beberapa perkara. Satunya masalah syak pada perbuatan sembahyang. Kalau syak pada tak kira seorang itu kalau dia jadi imam atau dia jadi sembahyang seorang diri, kalau dia syak pada takbiratul ihram atau syak pada niat, maka syak itu memberi kesan. Sebab syak pada pembukaan sembahyang. Tetapi kalau syak pada perbuatan di tengah-tengah, seperti rokok, seperti sujud, seperti i'tidal, maka itu tak berkesan. Sebab itu adalah pada pertengahan. Maka itu dimaaf. Tapi kalau permulaan, syak pada benda permulaan itu tak dimaaf. Sebab dia kata belum masuk. Begitulah. Dan lagi pulanya kita boleh ambil daripada masalah tani puasanya syarat takbiratul ihram itu di dalam berdiri. Tak boleh nak takbiratul ihram kalau belum berdiri. Begitulah kita boleh ambil daripada masalah tadi. Habis di situ. Dan juga kita boleh ambil daripada masalah tadi bahawasanya cara kita nak jaga imam itu, kita beri jagaan pada dia 3 kali saja. Subhanallah, dan apabila kita jaga 1 kali subhanallah, kita perhati kepada dia. Adakah berkesan ke tidak jagaan kita? Kalau nampak imam tu tak sedar lagi, kali yang kedua pula. Tasbih kali yang kedua pula. Perhati tengok kepada imam pula. Selepas pada tu nampak imam tak kesan lagi, kita tasbih kali yang ketiga. Apabila kita tasbih kali yang 3, imam tak kesan lagi, tak ikut jagaan kita, maka kita sangka baik kepada dia adalah sebab dia tak ikut jagaan kita. Barangkali adalah rakaat-rakaat dia tu tidak terpakai, tidak terjadi, lalu tu dia kena tambah. Sebab kita sekarang kata dia belum cukup rakaat dia lagi. Walaupun pada zahir kita makmum tu dia dah cukup, tapi di barangkali si imam tu dia rasa tak cukup lagi. Maka kita jangan ikut dia lah. Kita tasbih dah cukup 3 kali, dia terus dalam berdiri, maka kita suka baik pada dia adalah dia tak ikut kita tu ada cara dia.
maka kita makmum duduk baca tahiyat akhir, maka di situ diberi pilihlah kita selepas pada tahiyat akhir kitanya, selepas pada kita selawat tu, kalau kita tak nak tunggu, kita niat mufarakah, kita beri salam. Kalau nak tunggu, kalau tak sibuk ke mana-mana, lebih afdal ni kita tunggu dia, nanti bersalam, beri salam bersama dengan dia. Itulah cara dia. Habis di situ, maka kita akhir dengan masalah itulah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan katanya, dan jika diselangi saf dengan mimbar atau tiang, tiada putus safnya. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين